Salam sejahtera, saya Siti Pajahamin untuk Berita KDM TV, edisi 8 April 2020. Agihan makanan kepada penduduk terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP diteruskan lagi di daerah Suk. Penyampaian bantuan yang masuk fasa ketiga itu telah disalurkan oleh Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah merangkap Naib Presiden Parti Warisan Sabah, Warisan Datu Peter Anthony. Berkata, penambahbaikan akan dibuat melibatkan jentera warisan, ketua kampung dan MPKK bergabung tenaga untuk mewujudkan kerjasama dengan lebih aktif. Hari ini kita sempat membekalkan fasa ketiga bantuan di kawasan Suk dan juga kawasan Tulip, di mana selain daripada membekalkan bekalan seterusnya kepada penduduk-penduduk di kawasan ini, kita juga merangka beberapa penambahbaikan di mana di dalam perbincangan kita supaya kesemua jentera, sama ada dalam jentera warisan, ketua kampung ataupun MPKK, supaya bekerjasama secara lebih aktif lagi bagi membantu orang-orang kampung. Dan saya percaya apabila sahaja satu kerjasama erat di antara kesemua jentera ini, maka ia akan membolehkan orang-orang kampung, memudahkan mereka bagi mendapatkan apa jua keperluan tanpa keluar daripada rumah. Ini akan diselia oleh ADO kita nanti untuk membentuk suatu rangkaian mungkin WhatsApp daripada semua jawatan kuasa kerja. Jadi ketua-ketua kampung MPKK ini akan berperanan sekiranya ada pesanan ataupun ada tempahan daripada orang-orang kampung di sekitar Suk ini. Mereka bolehlah menghubungi jawatan kuasa jentera kita di peringkat Suk, boleh memesan apa jua kemungkinan keperluan barangan dan sebagainya itu tanpa keluar daripada rumah. Dan kita, jentera yang kita bentuk ini akan menghantar apa jua barang keperluan ini secara sukarelawan tanpa mengenakan apa-apa bayaran kepada penduduk di sekitar Suk. Hari ini kita telah berkesempatan bersama-sama dengan yang berhormat Datuk Peter Anthony selaku penyelaras di kawasan salah satu daripada di bawah Saleh Ande. Bagi pihak penduduk bagi Dun Tulip ini merasakan cukup terima kasih atas kehadiran beliau dan begitu prihatin untuk bagi bantuan masa-masa yang bencana COVID-19 ini. Bagi saya, wakil penduduk kampung ini, amat-amat berterima kasih kepada Datuk karena menyampaikan sumbangan ini. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Terima kasihlah pada Datuk, prihatin kepada Datuk rakyat di Kampung Penegatan dulu dalam keadaan kami yang sekarang ini dikenakan kawalan pergerakan. Terima kasih banyak-banyaklah. Dalam perkembangan lain, Datu Peter juga menjelaskan mengenai bantuan kepada pemandu teksi, bas, lori, bas mini dan bas pelancongan yang berdaftar dengan LPKP yang telah mula disalurkan secara online terus ke akaun penerima. Menurutnya, bantuan keuangan bernilai RM300 ini akan diberikan kepada semua pemandu yang telah berdaftar di bawah Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah. Sebenarnya bantuan ini telah berjalan dan pada ketika ini jumlah penerima yang telah kita berikan setakat ini lebih 2,000 yang telah kita bayar melalui online ke akaun mereka. Dan hari ini juga kita dapat daftar beberapa lagi pemandu yang akan kita bayar secara online. Dan begitu juga besok saya rasa akan ada ramai lagi yang akan memohon permohonan ini. Dan saya berharap kepada semua pemandu yang telah tersenarai di dalam bantuan ini supaya menghubungi terus dengan LPKP ataupun menghubungi terus ke talian yang telah kita berikan, talian bebas ataupun pegawai-pegawai yang telah kita amanahkan untuk mendaftarkan nama mereka supaya mereka ini akan dapat kita bayar ataupun dapat kita bantu dengan segera. Dalam perkembangan lain, Datu Peter turut menyarankan kepada pihak NGO dan sukarelawan yang ingin menyumbangkan bantuan bahan makanan kepada yang memerlukan agar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang betul dan tersusun.
Kita sarankan, kita mengalu-alukan kepada sesiapa sahaja yang menghulurkan bantuan kepada kerajaan negeri ataupun kepada penduduk-penduduk setempat yang berada di mana sahaja di negeri Sabah. Tetapi pada dasarnya, kita perlulah mematuhi SOP ataupun peraturan yang telah kita tetapkan. Oleh kerana kita tidak mahu mana-mana NGO yang ingin menyalurkan bantuan ini untuk masuk terus ke kampung-kampung, ini adalah tidak dibenarkan. Sekiranya mereka ingin menghulurkan apa-apa juga bantuan kepada kerajaan ataupun kepada kampung-kampung penduduk-penduduk berkenaan, mereka mestilah menghantar barang-barang tersebut terus kepada jawatan kuasa bencana. Contohnya di daerah Suk ini, mereka mestilah menghantar bantuan mereka ini ke jawatan kuasa bencana di Suk yang dipengurusikan oleh ADO Suk. Dan jentera di bawah bencana ini juga akan diselia oleh MPKK, Ketua Kampung, jentera-jentera daripada yang telah diamanahkan di peringkat jawatan kuasa ini untuk mengagih-agihkan barangan yang telah disumbangkan. Tetapi kita benarkan untuk mereka supaya apa juga bentuk barangan yang mereka sumbang ini untuk meletakkan apa juga logo. Contohnya mereka ini daripada persatuan mana. Mereka boleh meletakkan logo di dalam barangan tersebut bahawa barangan ini adalah telah disumbangkan oleh NGO daripada A, B, C, D dan sebagainya. Itu tidak ada masalah. Cumanya mereka tidak dibenarkan menghantar terus kepada penduduk-penduduk di sekitar kampung dan sebagainya. Oleh kerana itu adalah satu larangan bagi kita memastikan bahawa tidak ada sebarang pergerakan daripada luar untuk masuk ke kampung-kampung bagi mengawal masalah penularan COVID ini. Sekian berita KDM TV, selaras Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Stay at Home, Min Dada Idlamin, saya Siti Pajahamin, jumpa lagi.